Isu tanah, Tun M masih tak puas hati dengan Najib. Selepas bergaduh, Najib dedah rahsia Tun M. PAS tak boleh terima mufakat nasional bakal runtuh. Bengang dicop punca kekalahan, Anwar desak ahli DAP tutup mulut. Raya buat hal lagi, kena halau dari Dewan. Pindaan terhadap Akta Seraan Ahli Parlimen 1980 bertujuan untuk memberikan sedikit ganjaran kepada bekas Perdana Menteri, bukan memberikan kemewahan atau kekayaan kepada mereka, kata Dr. Mahathir Mohamad. Dia mengulas kenyataan Najib Razak berhubung isu permohonan hartanah dikatakan bernilai 100 juta ringgit bahawa ia pemberian biasa kepada bekas Perdana Menteri bahawa akta berkenaan yang dipinda ketika eranya. Kita boleh hargai jasa seseorang Perdana Menteri, tetapi tidaklah sampai menjadinya jutawan, kata Mahathir dalam satu kenyataan di blog dan media sosial. Langkah kerajaan itu mengundang kritikan hebat pembangkang. Selain Mahathir, Pakatan Harapan turut mempertimbangkan mengkaji semula memorandum persefahaman MOU dengan kerajaan. Sementara itu, Mahathir berkata Perdana Menteri tidak perlukan banyak ganjaran selepas bersara kerana pencen, gratuiti dan allowance sudah lebih daripada mencukupi untuk membina rumah sendiri yang selesa. Memberikan contoh bekas Perdana Menteri pertama, kata Mahathir, Tunku Abdul Rahman yang memerdekakan Malaysia hanya menerima sebuah rumah papan. Rumah Tun Razak pula katanya dijadikan monumen, manakala Tun Hussein pula tidak mendapat apa-apa ganjaran yang bernilai tinggi. Dia sendiri, kata Mahathir, tidak menuntut atau mendapat apa-apa selain pencen dan bayaran RM10,000 untuk selenggaraan rumah. Bahkan katanya dia menolak tawaran sebidang tanah percuma di Putrajaya, sebaliknya membeli tanah sendiri dengan harga biasa kepada penjawat awam. Mahathir terus membangkitkan kesalahan rasuah Najib melibatkan dana bekas anak syarikat 1MDB, SRC International. Bagi seorang Perdana Menteri yang merosakkan negara sehingga dihukum penjara, perlukah kita beri hadiah sampai 100 juta ringgit, sedangkan yang memerdekakan negara diberi hanya sebuah rumah dinding papan berbumbung genting saja? Soalnya lagi, dua bekas Perdana Menteri terus bertelagah dalam isu ganjaran kerajaan terhadap pemegang jawatan itu selepas diasak bertubi-tubi dalam isu permohonan hartanah mewah kerajaan. Najib Razak membalas serangan Dr. Mahathir Mohamad. Najib membangkitkan dakwaan tawaran pajakan tanah 34 ekar di Langkawi semasa anaknya Mukhris Mahathir menjadi Menteri Besar Kedah. Najib juga mendakwa Mukhris mendapat lesen pembalakan untuk kawasan 100 hektar di Sarawak pada 1994 berkaitan tanah di Langkawi. Najib mendakwa pajakan 60 tahun diberikan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Mahathir menjadi penasihat LADA daripada tahun 2003 hingga 2016. Tak adalah saya bayar kerajaan untuk dapat tanah tepi pantai seluas 34 ekar di Langkawi untuk tempoh 60 tahun dengan harga pajakan RM3,200 setahun seperti dia. Masa tawaran tanah Langkawi ini diberi, anak kamu MB Kedah, betul? Soal Najib. Najib memuat naik dokumen didakwa surat tawaran pajakan itu serta surat penghargaan daripada Mukhris berkaitan kelulusan pembalakan itu. Berkaitan permohonannya sebelum ini, Najib berkata ketika memohon dia tidak meminta kerajaan membayar 100 juta ringgit untuk membeli hartanah itu atau diberitahu nilainya. Najib menarik permohonan itu sehari sebelum pilihan raya negeri Melaka Sabtu lepas. Dia berkata selepas 9 tahun berkhidmat sebagai Perdana Menteri, dia menaikkan nilai simpanan negara dari 800 bilion ringgit kepada 2 trilion ringgit. Dana sekurang-kurangnya 642 juta ringgit yang saya terima dari Kementerian Keuangan Arab Saudi secara peribadi seperti disahkan mahkamah. Saya juga memberinya sepenuhnya untuk kerja CSR, tanggungjawab sosial dan program-program rakyat, katanya. Dia juga mencabar Mahathir mendedahkan jika dia atau keluarga pernah menerima apa-apa tanah daripada kerajaan. Sila atuk dedahkan, kata Najib menyindir musuh politiknya yang berusia lebih 90 tahun itu. Kerjasama yang terjalin antara PAS dan UMNO menerusi muafakat nasional dikatakan retak menanti belah pada pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini. Ini kerana PAS tidak mahu bersama UMNO dan memilih Perikatan Nasional kerana menganggap ia sebuah gabungan berdaftar, tidak seperti muafakat nasional, hanya kerjasama politik yang tidak berpenghujung. Terkini Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz menerusi hantaran di Facebooknya mengakui muafakat nasional merupakan perjanjian politik yang terbaik pernah berlaku di dalam PAS. Sebaik-baik perjanjian politik yang termeterai
Perai sejak berpuluh tahun adalah di Himpunan Perpaduan Ummah HPU yang membentuk Muafakat Nasional. Ia perjanjian yang diberkati Allah SWT dengan serta-merta dengan kurniaan hujanan air mata rakyat di seluruh negara, tulisnya. Jelasnya, Muafakat Nasional dapat menyatukan dua kumpulan besar umat Islam yang bertelagah sejak puluhan tahun. Ia meruntuh segala marak kemarahan dan dendam lalu terbina di atasnya rahmat dan kasih sayang sesama umat. Jika PAS boleh bertahan dengan DAP dalam Pakatan Rakyat selama lebih 7 tahun demi bersama menentang ketidakadilan Kerajaan Barisan Nasional masa itu, maka tidak malukah kita pada Allah SWT jika tidak mahu malu pada diri sendiri dan pada rakyat dengan membiarkan api kepanasan terus marah dan marak sesama pemimpin yang pasti boleh menyebabkan Muafakat Nasional runtuh dalam tempoh yang singkat. Gembirakah kita untuk kembali menukarkan air mata kasih sayang dan kegembiraan kepada kebencian, dendam dan berburuk sangka sesama umat? Soalnya, bekas ahli jawatan kuasa PAS pusat itu turut dilihat seolah-olah akan mengurat langkah bagi kembali rujuk dan memperbetulkan segala kesilapan dan sedia bersama Muafakat Nasional semula. Bukan diri saya namanya jika tidak bersedia memadamkan segala kebodohan ini, katanya. Kekalahan teruk Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri Melaka diterima oleh pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai ketua dalam gabungan itu, Anwar dengan sepenuh hati menerima perkara itu kerana ia tanggungjawab yang perlu dipikulnya. Masalahnya sebagai ketua, saya kena pikul tanggungjawab. Kadang-kadang bila buat begitu, tak diceritakan perkara sebenar, katanya kepada media selepas pelancaran buku Jejak-Jejak Pencerahan Umat, nukilan Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis pelancaran buku Jejak-Jejak Pencerahan Umat di Bangi Resort Hotel Selangor. Kenyataan itu diluahkan Anwar setelah gabungan parti pembangkang itu kalah di tangan Barisan Nasional pada Sabtu lalu. Dalam pada itu, Anwar berkata, gesaan Ahli Dewan Undangan Negeri Bilot, Lee Chin Chen, yang mahu beliau mengundurkan diri. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata, ia hanyalah pandangan semata-mata. Itu cuma pandanganlah, kita teliti juga, tetapi kita beri peringatan, jangan nampak pandangan itu dilihat agak angkuh, jadi menimbulkan reaksi yang tidak baik dalam kalangan ahli lain. Jadi itu yang kita kena jaga. Lee Chin Chen tahu, sikit sahaja, terus buat rumusan. Dia patut lihat semua aspek kerana PRN Melaka tak semudah itu. Kita jumpa di kampung macam mana pandangan orang lain, masyarakat Cina, India dan Melayu, di mana ada beberapa kegelisahan, katanya lagi. Anwar mahu individu-individu yang mendesaknya meletakkan jawatan menjadi punca sebenar kenapa Pakatan Harapan menerima dua bekas wakil rakyat UMNO menjadi calon bagi gabungan itu. Justru itu, mereka seharusnya melihat fakta sebenar yang berlaku sebelum Pakatan Harapan kalah teruk di Melaka. Yang usulkan supaya 4 orang bekas adun UMNO itu menyokong Pakatan Harapan adalah pimpinan Pakatan Harapan Melaka, Ketua Amanah Melaka, Ketua PKR Melaka dari DAP Melaka. Mereka yang usulkan. Peringkat awal kita tak setuju, tetapi mereka yakin dengan cara ini. Mereka kata ini untuk kembalikan mandat Pakatan Harapan. Dia kata kita harus hormat orang. Dua bekas adun UMNO ini, kali kedua Pakatan Harapan masih tak setuju kerana ada kata mereka akan belot kemudian hari. Kemudian bila bubar, sebelum bubar, orang ini kata tak berganjak walaupun dipelawa oleh UMNO. Sebab itu bila bubar, kita ada masalah. Macam mana kita boleh ketepikan bekas 4 adun UMNO dan buang mereka itu masalahnya. Orang itu memang tak fikir semua, katanya. Kedua-dua bekas adun UMNO itu iaitu Datuk Seri Idris Harun yang bertanding di Dun Asahan dan Datuk Nur Azman Hassan yang bertanding di Dun Pantai Kundo bagaimanapun gagal memenangi kerusi itu Sabtu lalu. Untuk rekod, Pakatan Harapan hanya memperoleh 5 kerusi dengan 4 daripadanya datang daripada DAP iaitu Dewan Undangan Negeri Kesidang, Dun Kota Laksamana, Dun Bandar Hilir dan Dun Aikro. Amanah hanya memenangi 1 kerusi iaitu kerusi Dun Bukit Katil dan hilang kerusi Dun Durian Tunggal. Lebih mengejutkan, PKR yang bertanding 11 kerusi iaitu Dun Lendu, Dun Macap Jaya, Dun Lembia, Dun Kelebang, Dun Paya Rumput, Dun Asahan, Dun Rim, Dun Tanjung Bidara, Dun Sungai Udang, Dun Air Molek dan Dun Sungai Rambai kalah semua kerusi. Pada PRU 14 lalu, PKR menang 3 kerusi iaitu Dun Macap Jaya, Dun Lembia dan Dun Kelebang. Ahli Parlimen RSN Raya Pakatan Harapan Jelutong kembali menimbulkan kontroversi selepas diarahkan keluar Dewan Rakyat gara-gara mengingkari arahan supaya tidak mengganggu sesi pergulungan oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon membuat keputusan itu dengan mengarahkan beliau keluar Dewan Rakyat selama 20 minit. Raya sebelum itu enggan duduk dan tidak berhenti mengganggu perbahasan Tengku Zafrul.
apabila diminta untuk tidak berbuat demikian walaupun amaran sudah diberikan. Arahan itu dibuat selepas Raya berulang kali mendesak Tengku Zafrul menjawab kenapa Datuk Seri Najib Razak, Barisan Nasional Pekan, tidak disenara hitam dan masih dibenarkan keluar negara walaupun gagal membayar cukai kepada lembaga hasil dalam negeri. Saya sudah cakap tadi, saya minta bentara iringi jelutong keluar rehat di luar selama 20 minit. Saya minta maaf. Bentara sila iring jelutong keluar. Terima kasih jelutong, kata Muhammad Rashid. Tindakan Muhammad Rashid itu menimbulkan sedikit kekecohan apabila Muhammad Sabu, Pakatan Harapan Kota Raja, mempersoalkan arahan terbabit dan meminta supaya timbalan speaker tidak menggunakan kuasanya. Malah beberapa ahli parlimen pembangkang turut berdiri mempersoalkan keputusan Muhammad Rashid itu. Ketika menjawab celahan Raya berhubung isu terbabit, Tengku Zafrul menjelaskan perkara itu diputuskan oleh mahkamah. Masih tidak berpuas hati dengan jawapan itu, Raya sekali lagi berdiri dan terus mendesak ketika Zafrul ingin menjawab isu lain.